Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rekan-rekan sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sesi yang kedua dalam daurah takwil hadis. Dan selepas kita menjamu selera, saya yakin semua telah bersedia semula untuk melanjutkan petualangan kita dalam memahami pemikiran dan juga manhaj Ibnu Qutaibah dalam menafsirkan kandungan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada sesi yang terakhir ini saya ingin kita sama-sama melihat secara lebih dekat dan secara lebih mendalam berkenaan dengan bagaimana kaedah yang diamalkan oleh Ibnu Qutaibah apabila beliau membincangkan hadis-hadis yang menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita tengok kitab Ta'wil Mukhtalifil Hadis, ada kurang lebih 27 hadis sifat. Apa yang dimaksud hadis sifat? Hadis sifat adalah hadis yang berbincang tentang Allah Subhanahu wa taala dan menyebutkan sifat-sifat tertentu berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, sebenarnya hadis sifat ini tidak semuanya menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagiannya adalah sekedar perumpamaan tadi kan. Macam kita tengok apabila kita analisis berkenaan dengan hadis kaedah majaz, isti'arah dan lain sebagainya, kita akan melihat bahawa sebagian daripada hadis-hadis yang dikatakan hadis sifat ni sebenarnya bukan untuk menetapkan sifat. Dia hanya menyebutkan sesuatu yang seolah-olah menyebutkan sifat padahal bukan sifat. Nah, ada 27 hadis yang masuk dalam kategori 20 hadis sifat dalam Ta'wil Mukhtalifil Hadis. Dan Ibnu Qutaibah mentafsirkan hadis-hadis tersebut dengan menggunakan analisis bahasa. Jadi kita tengok sekarang ni Ibnu Qutaibah fokus dan kemahiran takhusus beliau dalam bidang lughah, betul tak? Justru bagaimana beliau melihat hadis-hadis ni adalah bagaimana seorang ahli lughah melakukan analisis terhadap hadis yang merupakan produk bahasa Arab, betul tak? Dalam bentuk bahasa Arab. Nah, ini yang selalu saya cadangkan kepada rakan-rakan pada sekarang ni. Jadi dalam melihat hadis-hadis Nabi, terutama hadis-hadis yang kita sebut hadis sifat ni, saya mencadangkan agar rakan-rakan jangan membawa perspektif mana-mana aliran ataupun mazhab. Jangan kita mengatakan saya akan tafsirkan hadis ni mengikut pendekatan mazhab Asy'ari. Jangan, nanti orang lain tak setuju, betul tak? Saya nak melakukan pendekatan hadis ni dengan manhaj atau metodologi salafi misalkan. Jangan, nanti ada orang lain tak setuju. Dan untuk makluman tuan-tuan, kena bezakan antara salaf dan salafi. Beza sangat besar. Bagi saya, menyamakan dua perkara ni adalah satu kesilapan. Salaf maknanya adalah ulama zaman dahulu, sahabat dan tabi'in. Sedangkan orang yang hidup pada abad moden ni kita sebut salafi. Jangan kita mengatakan orang pada zaman tu si fulan adalah kalangan salaf. Salah tu ucapan macam tu, betul tak? Itu nanti menyebabkan kekeliruan. Salaf maknanya adalah kalangan sahabat dan tabi'in, tu salaf. Dan tak ada khilaf di kalangan para ulama bahawa kita mesti mengambil dan menerima manhaj salaf. Maksud saya salaf tu yang lama tu. Sedangkan manhaj salafi, dia adalah satu aliran lain. Tuan-tuan boleh setuju, tuan-tuan boleh tak setuju. Sebab sama kita dengan mereka. Mereka hidup zaman sekarang, kita hidup zaman sekarang. Mereka belajar ilmu-ilmu tertentu, kita pun belajar ilmu-ilmu tersebut. Ya tak? Justru ucapan salafi adalah macam ucapan ulama-ulama yang hidup pada zaman hari ini, yang lain yang bukan dalam kalangan salafi juga. Jadi tak ada kelebihan ulama salafi ke atas ulama yang bukan salafi.
Tapi ada kelebihan ulama salaf ke atas ulama khalaf. Ya, tak ada khilaf. Semua ulama kita pada hari ini khalaf ataupun muasirin wajib mengikut jejak langkah salaf. Tak ada khilaf. Ada tak ulama kita yang mengatakan jangan ikut salaf? Ada tak? Tak, semua memuji salaf. Semua memuji salaf. Bahkan tuan-tuan, kalimat khalaf dalam lughah, ya, tuan-tuan ni kena belajar lughah dari Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi. Beliau mengatakan kalimat khalaf maknanya adalah pengikut setia untuk salaf. Jadi kalau orang mengikuti kalangan terdahulu dengan setia, dengan jujur, dengan betul-betul, maka orang itu disebut khalaf. Tapi kalau kalangan belakangan ni mengkhianati kalangan terdahulu, kita tak sebut dia khalaf, kita sebut dia khalaf dengan sukun lam. Dalam Al-Quran macam tu kan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat. Apabila Allah Subhanahu wa taala bincang tentang nabi-nabi terdahulu, Ibrahim, Musa dan lain sebagainya, Allah mengatakan selepas nabi-nabi ini datang generasi seterusnya yang disebut khalaf, bukan khalaf. Yang disebut khalaf, mereka ni tak follow nabi-nabi terdahulu, malah sebaliknya mereka melalaikan solat, mengikuti hawa nafsu. Itu khalaf. Khalaf beza dengan khalaf. Khalaf dengan sukun lam maknanya pengikut yang berkhianat, sedangkan khalaf maknanya pengikut yang setia. Kita kata salaf, khalaf. Tak ada istilah khalaf tidak follow salaf. Kalau mereka tak follow salaf, tak disebut khalaf, sebut khalf. Betul tak? Jadi apabila kita bincang tentang perkara ni, kita kena bezakan salaf. Tak ada khilaf kalangan ulama, kita kena follow salaf, sahabat dan tabi'in. Semua pun follow. Tengoklah ucapan Imam Syafi'i, tengok ucapan Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, tengok ucapan Imam Ghazali. Ulama-ulama besar kita galakkan kita follow salaf, follow salaf, follow salaf. Tak ada satu pun katakan jangan follow salaf. Ada. Semua kata follow salaf, tapi yang dimaksudkan sahabat dan tabi'in. Sedangkan salafi adalah produk pemikiran moden. Tuan-tuan boleh setuju, tuan-tuan boleh tak setuju. Tak ada kewajipan untuk mesti follow. Salaf ya, salafi berbeza. Okey. Kita bincang berkenaan dengan hadis-hadis sifat. Sekali lagi, apa yang saya nak bentangkan sekarang adalah pendekatan Ibnu Qutaibah. Tak ada pengaruh ni mazhab Asy'ari. Asy'ari lahir selepas dia, jauh selepas dia. Ini adalah manhaj yang sepatutnya diamalkan oleh setiap orang yang membaca hadis dan melakukan analisis secara lughah. Itu yang sebutnya saya selalu katakan, belajar hadis dan mengajar hadis mesti menguasai lughah, apply lughah dalam melakukan analisis produk Al-Quran dan Sunnah yang berbahasa Arab. Nah, ta'wil mukhtalifil hadis adalah tafsir. Kita akan amati nanti bagaimana Ibnu Qutaibah menganalisis hadis ni. Beliau melakukan tafsiran mengikut siyak ayat atau konteks ayat. Dalam lughah pun macam tu kan. Kita tak boleh menafsirkan satu perkataan out of the context. Kalau saya kata apa makna kaki, Ustaz, saya faham makna kaki itu kakilah tu. Ya, tapi kalau diletakkan dalam konteks selain kaki tangan dilarang masuk, itukah maksudnya? That's why kita tak boleh katakan kaki maknanya apa, melainkan letak konteksnya dia apa, konteks dia macam mana. Betul tak? Tangan macam tu juga. Apa makna tangan? Apa konteks dia? Kalau konteks dia, hulurkan tangan anda kepada bangsa banjir, maknanya bukan tangan ni, tapi duit anda, betul tak? Bantuan anda, maknanya tangan bermakna bantuan. Konteks tu yang menentukan makna perkataan. Justru apabila kita mentafsirkan satu perkataan, kita selalu bincang tentang yadullah, wajhullah, apa makna dia, apa hakikat atau majaz. Tanya konteks dia macam mana, mana ayat dia secara penuh,
untuk kita boleh tetapkan maknanya yang sebenar macam mana. Dengan konteks tu kita boleh decide sama ada dia bermakna anggota tubuh, ataupun dia bermakna bantuan, ataukah dia bermakna kekuatan, kekuasaan dan lain sebagainya. Konteks yang menentukan perkara ini. Nah, apabila kita menganalisis hadis-hadis mengikut lughah ni, itu yang kita akan dapat pada kesimpulan makna yang tepat berkenaan dengan hadis, tanpa kita membawa sentimen aliran ataupun mazhab. Jadi tak payah bawa ni pandangan aliran saya tu tak, ini lughah di atas aliran. Semua lughah ni milik semua, bukan milik satu dua orang. Nah, adapun tafwid, tuan-tuan, adalah apabila penentuan makna masih meninggalkan kemuskilan. Jadi kita mengatakan konteks perkataan ni menetapkan bahawa makna tangan adalah bantuan. Tapi ada beberapa konteks tertentu di mana kita tak boleh jazam menetapkan bahawa makna yad di sini adalah bantuan, macam tak kena dengan konteks. Kalau kita tafsirkan kuasa, macam tak kena dengan konteks. Nah, pada saat tu kita mengatakan tafwid, kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu yang perlu dilakukan oleh orang alim kan. Apabila kita tak tahu, serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita tak tahu maknanya orang lain tak tahu, orang lain mungkin tahu. Saya tak tahu, saya serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita katakan saya tetapkan makna zahirnya, lalu saya tafwid kaifiatnya. Lughah ada macam tu kan. Sampai sekarang saya tak jumpa ada ahlul lughah cakap macam tu. Tangan, tetapkan tangan, tapi kaifiatnya diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi saya sukar untuk faham apply lughah dalam perkara tu. Tuan-tuan boleh berbeza pandangan ya. Ini pandangan saya saja. Saya pun bukan perkara yang mesti diambil ucapan saya. Kita sama-sama belajar dan ingin mencari kebenaran dalam perkara ini. Contoh siap menentukan makna. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu." Ucapan illa huwa ma'ahum aina ma kanu, makna dia adalah dia, Allah Subhanahu Wa Taala, bersama kamu di mana saja kamu berada. Kalimat bersama kamu, bersama ini ada makna kebersamaan zat, macam kita bersama-sama dalam tempat ni, betul tak? Ada juga bersama bermakna pengawasan. Okey, awak pergi ke sana, saya selalu bersama awak. Maksudnya saya selalu follow perkembangan awak. Kita kita kirim anak belajar di Jordan, lalu kita katakan don't worry, saya selalu bersama awak. Maksudnya saya secara zat tak bersama, tapi saya follow selalu progres awak. Betul tak? Begitu juga dalam ayat ni, adakah Allah bersama kamu secara literal, bermakna Allah bersama kita di atas muka bumi ini? Kita duduk di sini, ada Allah di sini misalkan, dan lain sebagainya, ataukah makna yang lain? Nah, untuk mengetahui sama ada bersama ni bermakna persamaan zat ataukah makna yang lain, tengok konteks dia. Apa yang dimaksud dengan konteks? Tengok perkataan sebelum dan selepas. Ayat tu penuh bagi macam mana. Tuan-tuan pentingkan untuk kita menjaga melihat sesuatu dalam full konteks dia. Pada hari ini orang ambil video potong. Ustaz Musa cakap macam ni, dia mengatakan riba halal. Padahal sebenarnya kalau kita letak dalam konteks, sebenarnya dia tengah cerita ada pandangan mengatakan riba halal. Dia nak rod lepas tu, betul tak? Tapi kita potong kalimat tu, akhirnya Ustaz Musa kata halal. Itu out of the context. Itu bagaimana the power of context, betul tak? Pentingnya konteks dalam memahami satu perkataan.
Nah begitu juga dalam bahasa Arab atau apalagi Quran dan Sunnah, kita kena letakkan sesuatu dalam konteks dia. Dalam bahasa Arab kita disebut siyak dia. Siyak, sibak dan lehaq, betul kan? Sibak dan lehaq. Sibak itu adalah kalimat sebelum, kalimat selepas. Nah siyak ayat bincang tentang apa? Tengok tanda-tanda kalimat-kalimat yang saya tandakan dengan warna merah. Kalimat sebelumnya berbincang berkenaan tentang Allah mengetahui. Alam tara annallaha ya'lamu. Bincang tentang ilm, betul tak? Bahwa Allah tahu, mengetahui. Lalu kalimat selepasnya ditutup dengan ucapan innallaha bikulli syai'in alim. Penegasan semula berkenaan dengan ilm, pengetahuan. Nah justru kalimat inna wa huwa ma'ahum aina makanu ini bukan berbincang tentang Allah bersama kamu dengan zatnya, tapi Allah bersama kamu dengan ilmunya. Siap kalimat tu awal dan akhir menegaskan perkara bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, termasuk di mana saja kamu berada Allah tahu. Betul tak? Ini penekanan message awal daripada ayat tersebut. Nah dengan siyak ni kita boleh faham maknanya ma'ahum di sini bukan ma'iyah zat, tapi ma'iyah ilm, pengetahuan, kebersamaan ilmu. Adakah perkara itu disebut takwil, tuan-tuan? Ya, disebut takwil. Iaitu penafsiran berdasarkan siyak, itulah takwil. Kita tafsirkan kalimat mengikut siyaknya. Dan untuk makluman tuan-tuan, makna yang saya bawakan tadi adalah ijma' ulama. Hebat tak? Ijma' ulama mengatakan bahawa wahwa ma'ahum dalam ayat ni bukan bermakna kebersamaan zat, tapi kebersamaan ilm. Nah perkara ini dibawakan oleh Imam Ibn Katsir dalam tafsir. Beliau mengatakan walihadza haka ghairu wahidin al-ijma' ala anna al-murada bihadhihi al-ayah ma'iyyata ilm, ma'iyyata ilmillahi ta'ala. Itu sebabnya kata Imam Ibn Katsir, ramai ulama mengatakan bahawa telah berlaku ijma' bahawa ma'ahum di sini adalah ma'iyah ilmu. Bahawa Allah berkata Allah bersama kamu, maksudnya ilmu Allah. Allah tahu apa yang engkau lakukan. Bukan Allah bersama kamu, kita bersama Allah duduk sama-sama dalam satu tempat ni, bukan. Tapi Allah bersama kamu maksudnya Allah tahu apa yang engkau lakukan. Allah mengetahui apa yang engkau lakukan. Dan ini ijma' salaf bahawa makna ma'a di sini adalah ma'iyah ilm. Ini menunjukkan apa? Salaf semua mengamalkan takwil mengikut konteks. Kalau mereka tak amalkan begitu, macam mana mereka boleh ijma'? Betul tak? Ini juga menunjukkan bahawa penafsiran macam ni adalah penafsiran yang betul mengikut ijma' salaf. Faham kata paham tuan-tuan? Kalau mereka mengatakan ijma' dalam perkara ini, maknanya salaf sepakat bahawa metod ni adalah metod yang betul. Dan cara menetapkan makna macam ni adalah penetapan makna yang betul mengikut manhaj salaf. Ijma' salaf, tak ada khilaf dalam perkara ni. Imam Ibn Katsir menjelaskan kepada kita ucapan Imam Ahmad, kenapa sampai salaf berpandangan macam tu. Kata Imam Ahmad, iftatahal ayah bil ilm wa ikhtatamaha bil ilm. Kenapa ma'iyah di sini kita tafsirkan sebagai ma'iyah ilm? Karena ayat dibuka dengan sebutan ilm, innallaha ya'lamu, dan juga ditutup dengan innallaha bikulli syai'in alim. Kalimat sebelum, kalimat sesudah bincang tentang ilm, maknanya ayat ini secara keseluruhan menekankan berkenaan ilmu Allah, bukan zat Allah, tapi ilmu Allah. Justru ma'ahum di sini maknanya adalah Allah mengetahui apa yang kamu lakukan, bukan Allah bersama kamu seperti kamu pergi ke sana Allah pun pergi dan sebagainya. Tak macam tu. Tengok, ini manhaj salaf tu. Dan ijma' ulama dalam perkara ini menunjukkan bahawa metod ni lah metod yang betul, yaitu fahami ayat mengikut siyak. Namun apa yang berlaku, saya agak kecewa dengan Imam Asy-Syaukani apabila
dalam buku dia At-Tuhaf fi Madzahibis Salaf. Ini satu buku ringkas saja kecil, dia berbincang berkenaan dengan bagaimana manhaj salaf apabila berinteraksi dengan ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat. Beliau katakan kena tetapkan secara makna zahir. Maknanya kalau Allah mengatakan wa huwa ma'ahum, dia bersama kamu, maknanya bersama zat. Dia katakan. Lalu pandangan yang mengatakan ma'iyah ilm macam mana? Silap. Ya Allah, saya cakap, walaupun you mendakwa tu mazhab salaf, you telah menyalahi salaf. Dia bukan menyalahi satu dua orang salaf, tapi ijma' salaf. Jadi kadang kita sering melihat perkara tu, tuan-tuan. Kita mendakwa bahwa ini mazhab salaf, tapi pandangan tu menyalahi salaf sendiri. Bukan satu dua, tapi ijma' salaf. Kita salahi dengan pandangan kita yang kononnya adalah pandangan salaf. Justru saya selalu berhati-hati untuk mengatakan ni mazhab salaf. Bukan saya tak cinta salaf. Saya apabila bincang tentang salaf dan lain-lain, saya kena berhati-hati. Bukan kerana tak cinta salaf dan bukan kerana tak percaya kita perlu follow salaf, tapi saya ragu-ragu bahawa perkataan itu betul-betul mazhab salaf. Macam kita belajar hadis lah, tuan-tuan. Kita semakin belajar hadis, semakin hati-hati menyebutkan qala Rasulullah, betul tak? Semakin kita belajar hadis, semakin kita hati-hati mengatakan ni hadis. Biasanya yang mudah mengatakan sikit-sikit ni hadis Nabi, hadis Nabi, hadis Nabi. Siapa yang minum kopi maka dia bla bla bla, hadis Nabi. Biasanya orang yang tak belajar hadis yang bermudah menyebutkan ni hadis Nabi, betul tak? Sebab dia tak ada pertimbangan untuk tengok hadis ni sahih kata sahih, riwayat siapa, tak kisah. Yang penting hadis Nabi. Begitu juga apabila kita bincang tentang salaf, bagi saya sama sikap tiga sepatutnya. Kita tak jumpa salaf. Salaf dah meninggal ratusan tahun lalu. Ketika kita mengatakan ni mazhab salaf, okey, sahih ke tak? Mana sumbernya? Kalau bincang hadis, kita kena tengok mana riwayatnya, sahih atau tak. Salaf pun sama jugalah. Mereka hidup dekat dengan Nabi. You jumpa ke? Atau jumpa dalam mimpi? Kita tak jumpa. Perlu sumber. Sebagaimana riwayat hadis Nabi, ada yang sahih, ada yang tak sahih. Riwayat mengatakan ni salaf, ucapan salaf juga ada yang sahih, ada yang tak sahih. Ya tak? Tengok sumber dia. Kalau setuju, okey, betul sumbernya kita ambil. Kalau tak, tak ambil. Sama juga dalam perkara ini. Nah, Asy-Syaukani apabila mengucapkan perkara ni dalam kitab At-Tuhaf, pentahqiq buku ni sendiri iaitu Syekh Nasiruddin Al-Albani mengatakan ucapan ni silap daripada Syaukani. Ucapan ni silap daripada Syaukani. Yang betul adalah ijma' salaf mengatakan ma'iyah di sini ma'iyah ilm, bukan ma'iyah zat. Betul. Ini yang perlu namanya kita, kalau kita punya kaedah, kita boleh tahu siapa betul, siapa silap. Kita tak mudah saja mengatakan si fulan ni semua pandangan dia betul, si fulan pandangan dia semua salah. Tak, you tak punya kaedah, follow lah. Al-haq birrijal, betul tak? Tapi kalau kita punya ilm, kita boleh tahu bahawa yang hak tu siapa, rijal tu follow ke tak follow. Yang follow hak dia betul lah, yang salah bukan tak betul. Penting talib ilm untuk tahu kaedah ilmu dengan kuat, baru kita boleh tahu siapa yang sebenarnya benar dalam satu perkara. Nah, tafwid sekali lagi menjadi pilihan apabila konteks ayat tidak memberikan kepastian makna. Tadi konteks clear. Kata Imam Ahmad, awal ilm, akhir ilm, ini maknanya bincang tentang ilm. Jadi kita kena tafsirkan mengikut konteks dia. Tapi tafwid macam mana? Tafwid sekali lagi kalau konteks tidak memberikan kejelasan makna. Kalau konteks tidak memberikan kejelasan makna, kita tengok, amati konteks macam ada kemungkinan-kemungkinan lah. Dan apabila berlaku kemungkinan-kemungkinan, kita takut nak bercakap tentang firman Allah tanpa ilmu, betul tak? Jadi ini macam fake. Dalam fake macam ni, tuan-tuan. Kalau kita ada perbezaan pandangan, kita akan tarjihkan. Tarjih mana? Mengikut murajjihat yang ada. Kalau tak ada tarjih, apa yang kita buat? Tawakuf lah. Begitu kan? Saya tak boleh cakap macam ni sebab pandangan ni sama-sama kuat, saya tak boleh tarjih. Tawakuf. Betul. Nah, tafwid adalah tawakuf. Apabila kita melihat bahawa murajjihat tak ada, siap tak memberikan konteks yang memakna yang jelas,
masih meninggalkan kemuskilan, bagus jangan cakap. Kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan Allah lebih mengetahui. Betul tak? Nah, sebagai contoh kalimat firman Allah Subhanahu wa taala, khalaqtu ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai. Wahai iblis, kenapa engkau tidak ingin sujud kepada sebuah makhluk yang aku telah ciptakan dengan dua-dua tanganku? Ini adalah ayat yang muskil. Apabila menyebutkan tangan, kita nak tafsirkan apa tangan itu? Tidak bermakna ayat-ayat lain yang menunjukkan tangan juga muskil. Tak. Tengok ucapan Abul Hasan At-Tabari. Abul Hasan At-Tabari adalah murid Abul Hasan Al-Ash'ari. Beliau mengatakan, i'lam annal yad ala wujuh. Ketahuilah yad ada beberapa makna. Yang pertama, quwwah. Kadang yad bermakna kuasa. Contoh, wazkur abdana Dawud dzal aidi wal absar. Zal aidi di sini maknanya zal quwwah. Aid maknanya quwwah. Konteks ayat jelas. Takkan kita mengatakan, ingatlah hamba kami yang bernama Daud, dia punya tangan. Apa? Manusia lain pun punya tangan. Tapi zal quwwah, dia punya kekuatan beragama, pegang kuat agama dengan sekuat-kuatnya. Itu maksud dia. Jadi konteks menunjukkan yad di sini maknanya quwwah. Betul tak? Lalu firman Allah yang lain lagi, yad bermakna yad nikmah. Min qaulil Arab kam min yadin laka indi. Kadang orang Arab berkata kam min yadin laka indi. Berapa banyak tangan awak telah saya terima. Saya dah terima banyak tangan awak. Apa tangan tu? Pemberian, ya kan? Saya dah banyak terima pemberian daripada awak. Konteks ayat jelas. Yad di sini bermakna nikmat. Wa minha yad jarihah. Ada juga yad bermakna anggota tubuh. Confirm banyak. Faqta'u as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri potong tangan mereka. Ini potong tangan ataukah potong nikmat dia, gaji dia potong atau kuasa dia potong, tauliah dicabut. Tak, potong tangan betul-betul, jarihah. Jelas, betul tak? Konteks ayat bincang tentang tu, bincang hukuman orang yang mencuri. Jadi konteks itu penting sangat, tuan-tuan, kan? Wa minha yad bimakna an-nafs wa zat. Kadang yad bermakna diri dan zat. Contoh, mimma amilat aidina an'aman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah telah menciptakan dengan tangan-tangan kami haiwan-haiwan, menciptakan dengan tangan-tangan kami. Apa maksud tangan di sini? Maksudnya kami menciptakan. Zat Allah yang menciptakan haiwan tersebut. Macam ni, tuan-tuan, kita dalam solat mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Ya Allah, saya hadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi. Dalam solat kita hadapkan wajah ke atau seluruh tubuh kita? Bahkan dalam solat kita mengatakan, ulama mengatakan apa? Siapa yang berpaling wajahnya dari kiblat batal ke tak? Tapi kalau badan dia batal. Maknanya yang kita hadapkan wajah kita ke atau ke seluruh tubuh semua? Seluruh tubuh. Itulah nafas wa zat. Sebut wajah tapi keseluruhan yang dimaksud. Betul tak? Itu lughah, tuan-tuan. Jadi kalau nak faham ni, tuan-tuan kena ambil kursus lughah Arabiah untuk advance level. Advance levels. Nah, itu jelas dari konteks dia. Apa makna yad? Ada bermakna zat, ada makna dan lain sebagainya. Akan tetapi kalimat ni, lima khalaqtu biyadai, kenapa engkau tak nak sujud dengan makhluk yang aku ciptakan dengan dua tanganku? Sukar nak kita tafsirkan. Kalau kita sebut quwwah macam tak kena. Sebab Allah sebut dalam bentuk tasniyah, dua tangan. Betul tak? Kalau kita mengatakan, kenapa iblis engkau tak nak sujud dengan manusia yang aku ciptakan dengan dua kudrahku? Allah punya dua kudrah kan? Kita mengatakan kudrah Tuhan satu, ya tak? Kalau kita tafsirkan dua nikmatku, apa dua nikmat tu?
Betul? Kalau kita tafsirkan apa namanya zatku, lebih teruk lagi, engkau ciptakan dengan dua zatku, tak mungkin. Betul tak? Justru karena kemuskilan ni, problem ni, Imam Abul Hasan mengatakan yad di sini yad sifah. Apa makna yad sifah? Dia adalah sebutan tentang zat Allah Subhanahu wa taala yang kita tak tahu maknanya. Kita isbat saja, lalu kita tafwid kaifiyat. Justru ramai di kalangan Asy'ariyah lama macam Abul Hasan Asy'ari dalam kitab Libana, beliau katakan lillahi yad, ada isu, tak ada isu. Tapi yad di situ yad sifah tadi, bukan yad jarihah, bukan anggota tubuh. Lalu kemudian ramai lagi ulama Asy'ariyah dulu-dulu mereka isbat wajah, yad dan juga ain. Ini tiga apa namanya yang mereka sebut sebagai sifat khabariyah. Sifat khabariyah maknanya adalah Allah kata, kita imani, jangan bincang, kita tafwid, serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Takwil juga tak ditakwil. Sebab bagi mereka tiga perkara ini adalah dalam konteks yang sukar nak kita tarjih apa maknanya. Itu makna tafwid. Nah, tapi begitu tuh, walaupun begitu tuan-tuan, bukan bermakna Abul Hasan mentafwid, Abul Hasan At-Tabari mentafwid karena dia tak jelas makna, bagi dia konteks samar tak jelas makna dia, bukan bermakna orang lain juga tak jelas perkara itu. Orang lain kadang katakan saya tak tahu, tapi orang lain tahu. Betul tak? Justru ulama yang lain macam apa namanya Badruddin Ibn Jama'ah apabila bincang tentang perkara ini, beliau mengatakan bahawa yad di sini maknanya adalah mazid inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah mengatakan, kenapa engkau tak nak sujud dengan makhluk yang aku cipta dengan dua tanganku, maksudnya aku ciptakan dengan perhatian dan inayah yang sangat besar kepadanya, diibaratkan dengan dua tangan, biyadaya. Lalu yadaya di sini kenapa disebut tasniyah? Dia bukan bermakna qudrah dan lain sebagainya, tak, mazid inayah. Dia macam sebuah majaz tamsil. Jadi satu perumpamaan untuk menunjukkan bahawa Allah sangat rapat dan dekat dengan makhluk ni. Justru kenapa engkau tak nak sujud? Ni makhluk kesayangan aku, seolah-olah lah. Iblis, ni makhluk kesayangan aku, kenapa engkau tak nak sujud sama dia? Itu diibaratkan dengan kalimat yadaya. Ini satu pentafsiran, tapi bagaimanapun ini salah satu bentuk pentafsiran. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Kenapa? Sebab konteks ayat tu samar, dia tak qat'i. Justru para ulama selalu mengatakan dalam perkara ni tafwid lebih selamat. Kenapa lebih selamat? Sebab kita tak mengatakan maksud Allah macam ni. Oh, berani awak kata maksud Allah macam ni, padahal ihtimal masih banyak. Betul tak? Ihtimal masih banyak, kemungkinan masih banyak. Kenapa awak katakan tarjih macam ni padahal tak ada murajjih yang qat'i? That's why ulama mengatakan tafwid lebih selamat dalam kes macam ni. Faham tak? Dalam kes macam ni. Tapi kalau dalam kes yang siap dia jelas, tafwid lebih selamat. Tengok ijma' ulama salaf tadi menafsirkan ma'ahum sebagai ma'iyah ilm. Tak ada yang mengatakan afdalnya kita tafwid, tak ada kan? Sebab siap clear, jelas, siap tu jelas. Nah, dalam kes yang macam ni je, dalam muskil, baru kita mengatakan tafwid lebih selamat. Kenapa? Kita tak menetapkan makna tanpa tarjih yang qat'i. Nah, ini yang perlu tuan-tuan pahami dalam memahami ayat dan hadis sifatnya. Nah, mari selepas kita memahami perkara tersebut, masih ada masa lagi kan? Okey. Selepas kita pahami makna tersebut, mari kita tengok ucapan perbahasan hadis-hadis sifat di dalam perbahasan Ibnu Qutaibah. Sebagai contoh, saya hanya pilih beberapa hadis saja sebab ada 27 kan. Kalau nak habiskan semua sampai esok mungkin tak habis. Kita kena makan 3 kali sehari, kemudian minum teh tarik pagi, petang minum kopi. Nah, kita pilih 4 hadis saja. Contoh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jalla, idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an
wa idza taqarraba minni zira'an taqarrabtu minhu ba'an wa idza atani masyan ataituhu harwalatan. Hadis ni kalau kita tengok secara zahir, kita akan mengatakan maknanya Allah mendekat, Allah berlari, Allah berjalan. Hambaku kalau dia mendekat kepadaku satu jengkal, aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Kalau dia datang kepadaku dengan berjalan, aku datang kepadanya dengan berlari. Okey. Ini secara zahir lafaz. Tapi adakah itu yang dimaksudkan dengan hadis ni? Saya ingat ada satu kaedah mengatakan al-arifu yaqul madza arad wal lafzi yaqul madza qal. Apa beza dia? Orang pandai akan fokus kepada maksud pembicara, tapi orang yang lafzi, literalis, dia akan fokus kepada ucapan dia. Jadi kita jangan fokus kepada ucapan dia apa, tapi maksud dia apa, betul tak? Kadang ucapan, lafaz dia macam ni, maknanya berbeza. Makna dia berbeza. Nah, bagaimana Ibnu Qutaibah memahami hadis ni? Ibnu Qutaibah mengatakan wa nahnu naqul inna hadza tamtsil wa tashbih. Inilah orang pakar lughah ketika menganalisis hadis. Dia mengatakan ini adalah satu perumpamaan. Macam tadi saya sebut kaki tangan, dia tamsil wa tashbih. Ya tak? Kaki tangan dilarang masuk tamsil wa tashbih. Tinggi bahasa Melayu ni. Hebat bahasa Melayu. Bahasa halus. Saya kalau tengok bahasa Melayu macam mana, apalagi pantun dia, kagum. Cerdas, kemudian halus ucapan dia. Kalau bahasa orang Melayu belakangan tu yang sudah tak lagi menjaga tradisi kan, cakap main lepas saja. Sakit hati kita dengar cakap dia. Kenapa dia lepas saja, direct aja, sound direct. Orang dulu kita berlapik. Berlapik itulah yang disebut sebagai tamsil tashbih. Macam orang Arab zaman dulu, orang Arab mereka menggunakan bahasa berlapik. Ya kan? Justru kalau nak tegur pun orang tak terasa, betul. Tapi zaman sekarang sakit hati lah orang. Nah, ucapan tu, siapa yang mendekat kepadaku dengan berjalan, aku akan mendekat kepadanya dengan berlari. Jangan tuan-tuan katakan ini dalil bahwa Allah berlari. Berlari adalah sifat Allah. Adakah ulama cakap macam tu? Ibnu Qutaibah tak cakap macam tu. Beliau mengatakan maknanya wa inna ma arad man atani musri'an bit ta'ah ataituhu bis sawab asra'a min ityanihi. Siapa yang datang kepadaku dengan membawa ketaatan, aku akan memberinya pahala lebih cepat daripada kecepatan yang dia lakukan tersebut. Ya tak? Jadi dia cepat datang solat berjamaah, pahala Allah lebih cepat lagi datang kepada dia. Ganjaran Allah lebih cepat lagi datang kepada dia. Dalam hadis lain Allah berbincang tentang taubat. Ini kan taubat juga kan? Allah berbincang tentang taubat macam tu. Allah sangat gembira kepada orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru sebelum mereka melakukan bertaubat, baru niat saja Allah sudah menghadap dia dan sudah menerima taubat tersebut. Nah, ini yang kemudian tuan-tuan, maksud hadis tersebut menurut Ibnu Qutaibah, dia bukan menetapkan Allah berlari, tapi dia nak menetapkan bahawa Allah sangat cepat ganjarannya kepada orang yang kembali bertaubat kepadanya. Nah, ucapan Ibnu Qutaibah ni tuan-tuan, menurut Imam Al-Khattabi, semua ulama fahaman macam Ibnu Qutaibah. Imam Al-Khattabi ada satu kitab, sekarang belum dijumpai lagi, bertajuk Syi'aruddin. Kitab Syi'aruddin, dalam kitab tersebut beliau mengatakan hadis-hadis sifat ada sebagiannya yang ijma' ditakwil. Mana hadis-hadis sifat yang ijma' ditakwil? Tuh hadis ni salah satunya. Hadis ni adalah hadis yang menurut seluruh ulama salaf maknanya bukan secara zahir tapi ditakwil sebagai maksud Allah membalas dengan cepat. Tengok tuan-tuan, macam tadi siap tu kan menentukan kan. Ijma' berlaku dalam ayat Quran menurut Khattabi, di sini pun kesepakatan ulama.
Mereka sepakat makna ni adalah cepatnya Allah memberikan pahala. Ini salaf. Mereka menetapkan, mentafsirkan secara siap. Nah, untuk makluman tuan-tuan, apabila meriwayatkan hadis ni, Imam At-Tirmizi membawakan ucapan ulama tabi'in bernama daripada Al-A'mash yang menafsirkan macam yang ditafsirkan Ibn Qutaibah. Jadi Imam Tirmizi bawakan hadis tersebut, lalu dia katakan makna dia menurut ulama salaf adalah macam ni, yaitu Allah cepat dengan memberikan rahmat dan ganjaran. Itu tafsiran salaf. A'mash ini menunjukkan bahawa salaf mentakwil tuan-tuan. Kalau siap tu clear makna dia, mereka tak akan ragu-ragu mengatakan maknanya macam ni. Bukan tafwid, jangan bincang, tak ada. Kalau siap tu jelas, mereka akan katakan maknanya macam ni, tak diam. Ya tak? Mereka berhati-hati kalau siap tak jelas. Nah, akan tetapi kita tengok sekarang tuan-tuan, pandangan para ulama pada hari ini. Contoh dalam laman Al-Imam Ibn Baz, beliau mengatakan apabila ditanya tentang hadis ni, beliau berkata wa tafsiruha hadhihi ilaihi azza wa jalla la ya'lamu kayfiyata hadha taqarrub minhu jalla wa ala illa huwa misla ma naqulu fi istiwa'ihi wa nuzulihi wa ghadabihi wa rahmatihi kullu hadhihi as-sifat taliqu bihi. Kalau menurut Syekh Ibn Baz, beliau mengatakan ini pun termasuk sifat yang mesti diisbat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi yang layak dengannya. Tengok, sepakatan ulama berpandangan seperti itu, beliau punya pandangan yang berbeza. Saya bukan nak salahkan sesiapa, kan, tapi tuan-tuan boleh bandingkan, buat cross check dalam perkara ni. Tuan-tuan kena kritikal dalam membaca mana-mana pandangan. Dalam Islam Web, dia punya pandangan yang lebih menarik. Islam Web juga diisyraf oleh para ulama dari kalangan salafiyah. Beliau mengatakan fala na'lamu ahadan minal a'immah wa ahlil ilm al-mutaqaddimin zakaral harwalah fi sifatillah ta'ala. Betul ucapan dia. Beliau mengatakan tak ada ulama terdahulu mengatakan lari itu sifat Tuhan. Maknanya memang tak ada, jangan kita katakan lari sifat Tuhan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala dan kita kena isbat, jangan bincang kaifiat. Ulama tak ada mutaqaddimin cakap macam tu. Wa zahiru hadzal hadis kama yadullu alaihi siyaq kan. Wa zahiru hadzal hadis kama yadullu alaihi siyaq annahu min babil musyakalah wal muqabalah. Ini pun bahasan balaghah. Dari siap kita nampak, siapa yang datang, aku datang. Macam wa makaru wa makarallah. Kita tak katakan sifat Allah makar. Betul tak? Tak ada. Lalu ketika munafikin berkata istihza, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Apabila kaum munafik mempersenda ayat Quran, Allah pun mempersenda mereka. Sifat Allah mempersenda. Kita isbatkan. Itu namanya musyakalah dan muqabalah. Kalau belajar ilmu balaghah, kita cakap ini bukan isbat sifat, ini membalas perbuatan orang seperti mana perbuatannya kepada kita. Ya kan? Membalas perbuatan orang seperti mana perbuatan dia kepada kita. Tapi dalam bentuk yang berbeza. Tentulah Allah Subhanahu wa taala istihza'nya bukan macam dia kalangan kafir macam tu, tapi Allah membalas mereka dengan perkara yang mereka tak sangka-sangka. Nah, siap penting. Sekali lagi poin saya siap. Poin saya siap. Tuan-tuan tak boleh tafsirkan mana-mana lafaz melainkan konteks dia. Mana siap dia bagi saya? Macam kita hadis hari ini. Hadis ini sahih kita Ustaz. Bagi saya sanad. Tak ada sanad macam mana saya nak hukum kan? Begitu juga dalam lafaz, nak faham lafaz tersebut bagi siap. Mana siapnya, maka kita boleh decide. Lalu beliau mengatakan lagi wa mimma yu'akkidu dzalik, antara yang menyokong pandangan bahawa makna ni adalah seperti yang disebutkan, annal a'mash nafsahu rawil hadis qad ta'awwalahu. A'mash sendiri mentakwil perkataan dalam lafaz tersebut, ya kan? Jadi A'mash yang meriwayatkan hadis dia takwil.
lafaz dan A'mash tabi'in, salaf. Ijma' dia adalah salaf. Apabila beliau mentakwil, maknanya memang macam tu manhaj salaf. Takkan kita nak salahkan macam Syaukani tadi, semua salah, yang betul adalah macam ni. Ijma' salaf you salahkan. Mazhab salaf apa yang menyalahkan salaf? Betul tak? Okey, hadis yang kedua daripada Ibnu Qutaibah mengatakan daripada Aisyah radhiyallahu anha, kanat indi imra'atun min Bani Asad fadakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala man hadhihi qultu fulana la tanamu bil lail fadzukira min salatiha faqala mah alaikum ma tutiquna minal a'mal fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Ini pun tengok siap dia. Ada seorang perempuan, dia tak pernah tidur malam, tahajud selalu, buat qiyamul lail, tak pernah berhenti setiap malam. Apa kata Nabi? Mah, jangan buat macam tu. Alaikum matutiqun, buat amalan yang kita mampu istiqamah. Sedikit berpanjangan lebih baik daripada banyak satu kali. Alaikum matutiqun, sesungguhnya Allah tidak akan bosan sebelum kamu bosan, sehingga kamu bosan. Soalan ni, bosan, Allah punya sifat bosan ke? Bosan adalah sifat da'af, sifat aib, ya kan? Aib, dan semua sifat-sifat yang aib ni kita kena nafikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru apa maksud bosan di sini? Apa kata ucapan Ibnu Qutaibah? Ibnu Qutaibah mengatakan maksud Allah bosan sehingga kamu bosan bukan bermakna Allah berbosan ketika kita bosan. Tak. Maksudnya Allah tidak pernah bosan. Allah tidak pernah bosan. Macam kita bincang berkenaan dengan kuda ni, lebih hebat daripada kuda ni. Apabila dia tidak akan berhenti berlari sehingga kuda-kuda yang lain berhenti. Dia bukan nak mengatakan kuda ni berhenti ketika kuda lain berhenti. Tak. Kalau begitu dia sama dengan kuda yang lain. Ya kan, yang lain berhenti dia pun berhenti. Apa kelebihan dia? Maksudnya dia tidak berhenti ketika kuda-kuda lain sudah berhenti, terus berlari. Macam ada orang lagi pandai berdebat. Dia berdebat dengan dua orang, kita katakan orang ni pandai hebat dalam berdebat. Kenapa? Ketika orang lain sudah terdiam, dia tidak terdiam. Kita ungkapkan dengan apa, dia tidak terdiam sehingga orang lain terdiam. Bukan dia diam ketika orang dia diam. Tak. Dia tak berhenti berdebat apabila orang lain sudah tak ada hujah lagi. Dia masih terus lagi berhujah. Tak. Begitu juga, ini lughah juga. Ibnu Qutaibah mengatakan Allah tidak bosan sehingga mereka bosan, bukan Allah bosan. Tapi Allah tidak akan bosan walaupun seluruh manusia dah bosan. Ya tak? Nah, ucapan ni sama juga disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Bar. Imam Ibn Abdul Bar, tuan-tuan, ulama hadis sangat hebat di Andalus. Tengok apa ucapan dia apabila menafsirkan kata ini. Hadis ini beliau mengatakan qauluhu innallaha la yamallu hatta tamallu, maknahu inda ahli al-ilm annallaha la yamallu minas sawabi wal 'ata' 'ala al-'amal hatta tamallu antum. Wala yas'amu min ifdalihi 'alaikum illa bisa'amatikum 'anil 'amali bihi. Allah tak akan berhenti bagi kamu pahala sampailah kamu sendiri yang berhenti daripada ibadah. Itu makna dia. Bukan yang kita katakan maknanya Allah punya sifat bosan tapi yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita isbat sifat dhaaf ataupun sifat aib kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tak boleh. Nah, apabila kita merujuk kepada laman Islam soal wa jawab, kenapa saya bawakan laman-laman ni? Sebab tuan-tuan mau tidak mau akan merujuk kepada laman-laman tu. Orang zaman sekarang semua rujuk ke laman-laman kan. Nak cari soalan, Google keluar laman-laman dan sebagainya. Coba kita bandingkan. Jadi justru saya nak ajarkan pada tuan-tuan kritikal dalam menilai pandangan. Jangan setiap yang ada di internet tu semua sahih, semua betul. Internet never lies. Internet tak pernah berdusta. Internet banyaklah dusta. Pandangan dalam internet tak semuanya boleh kita ambil. Nah, apa jawapan daripada laman Islam soal wa jawab?
apabila ditanya apa makna la yamalullah hatta tamallu, beliau berkata wa zahirul hadis yadul ala isbatil malal lillahi azza wa jal ala alwajhi alladhi yaliqu bihi subhanah. Hadis ini secara zahirnya menunjukkan isbat sifat bosan bagi Allah, tapi bosan yang layak dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana bosan yang layak saya tak boleh brain, tuan-tuan mungkin punya pandangan lain, wallahu a'lam. Tapi bagaimanapun analisis lughah tak macam tu, betul tak? Tinggalkan sentimen aliran-aliran tu. Wah, ustaz ni Asy'ari ni patutlah kritik. Bukan masalah Asy'ari. Ibnu Qutaibah tak ada kena-mengena dengan Asy'ari. Dia lahir sebelum Abul Hasan Asy'ari, betul tak? Tapi analisis lughah dia macam mana? Ibnu Abdul Bar nak kata Asy'ari juga kan? Analisis lughah dia macam mana? Tak macam tu kan? That's why tuan-tuan, saya katakan perlu ketelitian dalam membincangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya hadis yadhaqullahu ila rajulain yaqtulu ahaduhumal akhar yadkhulanil jannah yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtalu thumma yatubullahu 'alal qatili fayustashhad. Allah Subhanahu wa taala tertawa kepada dua laki-laki yang saling membunuh. Jadi yang pertama kafir, yang ini perang, dua-dua orang ni dalam medan perang, satu muslim, satu kafir, lalu kafir membunuh muslim. Orang kafir ni kemudian panjang umur, dia masuk Islam. Dan dua-dua kemudian masuk surga. Pelik kan? Ajaib kan? Yang satu membunuh orang lain tapi dua-dua masuk surga. Itu yang diungkapkan dengan Allah tertawa. Allah kagum, ajib atau kagum sama. Tertawa, tuan-tuan, apa makna tertawa? Tertawa adalah kita melihat sesuatu yang kita tak jangka. Itu namanya tertawa. Kalau tuan-tuan boleh expect jangka, saya dah tahulah dia nak joke apa, tertawa ke tak? Kita hanya tertawa kalau sesuatu ni baru. Tak jangka. Wah, hebatlah dia cakap macam tu, sampai senyum saya. Tertawa. Tertawa tu maknanya berkaitan dengan perkara yang kita baru tahu selepas tak tahu. Allah Maha tahu, tuan-tuan. Macam mana boleh tertawa macam tu? Ya tak? Justru muskil tak? Muskil. Dan ini yang menjadi bahan perbincangan Ibnu Qutaibah. Apa makna dhahik menurut Ibnu Qutaibah, dan kritikan ini pernah dibawakan oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan wa innama ya'jabu wa yadhaku man la ya'lam summa ya'lam fayadhaku fayajabu wa yadhak. Orang yang tertawa dan kagum adalah berkaitan dengan orang yang dulu tak tahu baru tahu. Betul tak? Nah, Allah tak mungkin macam tu. Allah Maha tahu. Macam mana boleh tertawa? Justru kata Imam Ibnu Qutaibah wa innama huwa ala halla indahu kaza bimahalli ma ya'jabu minhu wa bimahalli ma yadhaku min. Makna kalimat Allah tertawa maknanya adalah Allah menempatkan insiden ni dalam satu tempat yang mana seolah-olah kalau manusia tahu mereka akan tertawa. Jadi menempatkan perkara ni dalam perkara yang kalau manusia tahu mereka tertawa. Jadi bukan Allah yang tertawa, tapi manusia yang tertawa. Menempatkan perkara ni macam perkara yang ditertawakan atau dikagumi oleh manusia. Betul tak? Ini pandangan Ibnu Qutaibah. Imam Ibn Abdul Bar lagi, tuan-tuan, pakar hadis yang paling hebat di Andalusia, di Cordoba. Ramai kalangan pada hari ini selalu mengatakan kalau bab istiwa, pandangan Ibn Abdul Bar. Nih, Ibn Abdul Bar mengatakan bahwa istiwa makna macam ni, Allah di langit maknanya macam ni, ambil pandangan Ibn Abdul Bar. Tapi kalau bab-bab macam ni tak ada yang pernah bawakan pandangan Ibn Abdul Bar. Ya tak? Nah, Imam Ibn Abdul Bar mengatakan wa amma qauluhu yadhhakullahu ilaih ay yatalaqqahu Allahu azza wa jalla birrahmah warridwan wal afwi wal ghufran. Makna Allah tertawa maknanya Allah bagi rahmat, maknanya Allah bagi ridha. Sebab kalau orang ini macam tamsil juga, kalau kita jumpa dengan mak ayah kita di rumah,
Kita telah melakukan satu kesalahan lah. Kita pun bimbang nak rumah nanti kira-kira nak jumpa muka mak saya macam mana nih. Betul tak? Kita telah melakukan kesalahan. Kalau saya balik ke rumah, kira-kira muka mak saya macam mana? Kalau muka dia murung, maknanya dia tak happy dengan kita, betul tak? Tapi ketika kita balik ke rumah, kita nampak muka mak kita tersenyum lah, gembira lah, maknanya mak kita tak marah dengan kita, betul tak? Kita tafsirkan dhahak tu adalah lawazim ridha. Ini ada bagian daripada balaghah juga disebut kinayah. Orang Arab selalu mengatakan fulan tawilun najat. Fulan tawilun najat, maksudnya fulan ni dia sarung pedang dia panjang. Maksudnya bukan sarung pedang dia, perawakan dia tinggi, sebab sarung pedang yang panjang melazimkan badan dia tinggi, betul tak? Itu kinayah, bahasa sangat halus dalam bahasa Arab. Macam orang Melayu pun ada juga kinayah banyak, ya kan? Semalam saya sebutkan jaga tepi kain orang lain, kinayah tu apa? Hebat. Jaga tepi kain orang lain, maksudnya tepi kain tu dia jaga, atau maksudnya jangan menyibuk urusan orang lain, sebab kinayah, betul tak? Hebat bahasa Melayu. Nah begitu juga senyum, tawa, dia adalah kinayah untuk ridha. Justru apabila Nabi mengatakan Allah tertawa kepada orang ni, maksudnya Allah ridha kepada orang tersebut, Allah berikan rahmat kepada orang tersebut. Imam Ibn Hajar, juga imam ahlul hadis, dalam Fathul Bari mengatakan lafaz yadhakullah maknanya adalah iqbal birridha. Iqbal birridha, tanda bahawa dhahik maknanya iqbal birridha adalah dia mengatakan yadhakullahu ila. Kalimat ila tu menjadi isyarat bahawa dhahak di sini bukan makna dhahak tertawa, akan tapi ridha. Ini kalimat huruf jar juga penting dalam memastikan apa makna sesuatu kalimat. Ini pandangan yang saya bawakan, ditonton pandangan siapa? Ahli kalam ke ahli hadis semua? Ada tak yang mengatakan Ustaz ni ahli kalam semua di bawah pandangan dia? Atau saya bawa kata ini semua ahli hadis, Ibn Abdul Bar ahli hadis, Ibn Hajar ahli hadis, siapa lagi? Khattabi ahli hadis. Nak katakan ini aliran Asy'ari macam tu, memang ta'assub Asy'ari macam tu. Tinggallah, sekali lagi tinggal semua sentimen-sentimen mazhab ni. Saya bukan nak bela satu aliran, satu mazhab, tapi saya nak tunjuk manhaj ulama dalam perkara ni, betul tak? Dan susah kalau nak sikit-sikit mazhab, sikit-sikit Asy'ari ahlul bidah, sikit-sikit Wahabi. Kita kalau sudah label-label macam tu, kita tak nak dengar orang kata kan, dia memang Asy'ari dah, bincang bab ni jangan dengar. Betul. Saya selalu dengar orang macam tu. Dia bab ni jangan dengar, bab Asy'ari. Saya dari awal sampai akhir tak sebut pun, tak bawakan pun Al-Ghazali, tak bawa Imam Al-Haramain, saya bawa Al-Hadis semua. Dan yet orang kata itu bukan Ahlul Hadis, bukan akidah Ahlul Hadis. Okey, Islam, laman Islam soal wa jawab. Apabila menjelaskan hadis ni macam mana? Beliau mengatakan sifatul dhahak subhanah minas sifatil fi'liyah al-khabariyah as-sabitah lillahi azza wa jal alal wajhil la'iq bihi subhanah bima la yushbihu sifatul makhluqin. Kaedah simple saja. Semua perkara isbat sebagai sifat Allah. Tak ada ke siap itu menentukan makna? Tak kisah, semua kena isbat macam sifat Allah. Saya lagi, bagi saya lah secara pribadi, itu bukan manhaj salaf. Manhaj salaf macam yang saya sebut tadi, ijma' salaf siyak tu penting, betul tak? Ijma' salaf siyak tu yang menentukan makna, sehingga itu yang perlu kita amalkan. Hadis jari, Rasulullah SAW bersabda, inna quluba bani Adam kullaha baina isba'ain. Isba' atau usbu', saya ingat Syekh Riyad mengatakan, menyebut kalimat isba' itu bi'adadil asabi'. Boleh isba', usbu', dan lain-lain sampai 10 bentuk. Dia katakan baina isba'ain min asabi'ir rahman ka qalbin wahid yasrifuhu haitsu yasha. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma musarrifal qulub
sarrif qulubana ala ta'atik. Kata Nabi SAW, semua hati manusia berada di antara dua jari daripada jari-jari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Dia membolak-balikannya mengikut kehendaknya. Lalu Nabi bersabda, ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, balikkanlah hati kami untuk mentaatimu. Apa makna jari di sini? Apa makna jari di sini? Kita tak boleh jawab sebab zauq lughah kita tak sampai kan. Zauq lughah kita tak sampai. Imam Ibnu Qutaibah bagaimanapun dia berpandangan jari di sini adalah sifat. Sebab beliau tak nampak kalau kita nak tafsirkan jari di sini sebagai qudrah, beliau kata macam tak kena. Sebab usbu'ain macam tadi yadain, betul tak? Yadain kalau kita katakan qudrah, Allah ada dua qudrah ke? Qudratain. Betul. Atau usbu' di sini bermakna nikmah, tak kena sebab dua nikmah ke? Macam tadi yadain lagi sama. Justru beliau mengatakan ni kita isbat lalu kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beliau mengatakan macam tu? Macam teori yang saya sebutkan tadi. Tafwid dilakukan apabila siyaq tidak memberikan makna yang konklusif, tidak memberikan makna yang qat'i bahawa maknanya macam ni. Justru serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rasa macam usbu' di sini tak boleh kita tafsirkan qudrah, walaupun secara lughah ada usbu' bermakna qudrah, usbu' bermakna nikmah, ya betul, dia tak nafikan. Tapi dalam siyaq ni macam tak jelas makna dia sebab dibentuk dalam tasniyah. Jadi Ibnu Qutaibah mengambil pendekatan tafwid. Ulama yang lain bagaimanapun punya pandangan yang berbeza. Tadi saya selalu katakan, kadang tafwid yang dilakukan oleh orang lain karena mereka tak nampak makna tu secara siyaq. Orang lain mungkin nampak, betul tak? Orang lain mungkin nampak. Justru Imam Baihaqi mengatakan qauluhu baina usbu'ain min asabi'ir rahman arada bihi annal quluba kullaha tahta qudratihi. Itu makna usbu' di sini adalah qudrah. Dia bukan nak kita tafsirkan usbu' satu dengan usbu' dua, bukan. Tapi ini tamsil. Macam orang mengatakan kalau melakukan sesuatu dengan mudah, dia akan katakan macam menjentik jari. Saya simple kerana begini, selesai. Maksudnya tu bukan. Ini menunjukkan tamsil bahawa perkara itu simple. Nah, mungkin orang Arab mengatakan kalau nak mudah menunjukkan kudrah yang sangat hebat, kuasa yang sangat hebat dalam melakukan perubahan, mereka mengatakan macam dalam dua jari je. Jari, semua dalam dua jari saya. Sipulan dalam jari saya. Betul tak? Jangan bimbang Ustaz, misalkan PRU akan datang, kekuasaan tu di tangan saya. Saya tinggal cetik, selesai, berubah. Macam nampak PRU semua dah serius. Tak, saya nak buat perumpamaan saja. Perumpamaan saja. Apabila dikatakan di tangan saya, maknanya bukan saya nak kata di tangan saya. Tak, ini dalam kuasa dan kawalan saya. Betul tak? Kuasa kawalan saya. Orang Melayu selalu kata apa? Jodoh di tangan Tuhan. Jangan bimbang. Kita nak kata apa? Allah ni menentukan semua rezeki dan jodoh. Kalau Allah nak bagi yang susah pun senang. Betul tak? Kalau Allah tak nak bagi yang senang pun susah. Itu maksud dia. Bukan orang nak Melayu semua ijma' mengatakan Tuhan punya tangan. Tak ada. Dia tak faham bahasa. Dia tak faham bahasa. Yang berikutnya adalah rupa atau surah. Daripada Abu Hurairah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qatala ahadukum akhahu falyajtani bil wajh fa innallaha khalaqa Adam ala suratihi." Jika salah seorang kamu memukul wajah saudaranya, maka hindarilah memukul wajah. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dalam rupanya, ala suratihi. Ini jadi agak sikit rumit sikit sebab suratihi, hi itu kembali kepada Allah ke atau kepada Adam? Allah menciptakan Adam dalam rupanya, rupa Allah atau rupa Adam? Ya tak? Ini yang menjadi khilaf. Atau rupanya ini adalah rupa kepada orang tu. Sebab Nabi larang pukul orang tu. Nabi nampak satu orang
dua orang tengah pukul muka sahabatnya, muka kawannya. Nabi katakan jangan pukul muka, sebab Allah menciptakan Adam di atas rupa dia, rupa orang tu. Maksudnya rupa dia tu macam rupa Adam. Semua manusia macam rupa Adam kan, bukan bentuk detail dia, tapi Nabi Adam macam kita, ada hidung, ada telinga, ada mata, ada muka. Betul tak? Justru Nabi suruh kita untuk hormati rupa manusia sebagaimana kita menghormati ayah kita Nabi Adam alaihissalam. Nah, justru perbincangan berkenaan dengan suratihi, dhamir kembali kepada Allah atau kembali kepada Adam atau kembali kepada orang tu. Ada 3 kemungkinan. Ini ada ihtimal. Justru kalau tuan-tuan nak tetapkan salah satunya mesti dengan dalil. Kalau kita mengatakan ni hadis sifat, kenapa? Sebab suratihi kembali kepada Allah. Apa dalil awak? Jangan bincang tentang sifat Allah tanpa dalil, betul tak? Apa dalil awak bahawa suratihi hak ni kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin kembali ke Adam, mungkin kembali kepada orang tu. Tengok ni bahasa Arab. Tak boleh diterjemah gitu je kan. Kalau terjemahan saya pun fikir macam mana nak terjemahkan. Sebab dengan terjemahan Melayu tu dia tak menampilkan permasalahan 3 kemungkinan dhamir tu seperti mana yang saya sebutkan. Nah, Imam Ibn Qutaybah dalam perkara ini menegaskan, dalam perbincangan dia katakan Allah confirm tak ada rupa. Surah ni, surah tu apa tuan-tuan? Surah tu rupa macam bulat, macam segi 4, triangle, segitiga tu semua rupa. Dan rupa menunjukkan makhluk, sifat makhluk. Kenapa? Sebab kalau sesuatu ni diciptakan dalam rupa tertentu, ini menunjukkan ada yang menentukan bahawa rupanya macam tu. Kenapa bulan bulat macam tu? Mustahilkah bulan segitiga, segi 4? Mustahil tak? Tak mustahil bulan segi 4 secara akal. Boleh saja secara akal bulan segitiga, boleh. Tapi realiti menunjukkan bulan bulat, maknanya ada yang telah memutuskan agar bulan berbentuk bulat. Tidak segi 4, tidak segitiga. Yang memutuskan itu siapa? Pencipta. Betul tak? Justru rupa adalah sifat makhluk. Kalau kita mengatakan Allah punya rupa, maknanya Allah makhluk. Ada yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala, bermakna Allah bukan Tuhan. Justru sejak awal Ibn Qutaybah mengatakan Allah tidak memiliki rupa. Dan menariknya lagi tuan-tuan, saya jumpa dalam muqaddimah Ibanah Imam Al-Ash'ari, di awal-awal lagi dia mengatakan Allah tidak, dalam muqaddimah dia alhamdulillah, lalu dia mengatakan Allah tidak memiliki surah, tidak memiliki had. Padahal orang selalu guna Ash'ari ni, tengok akidah dia, akidah yang terakhir di Ibanah, betul tak? Tengok di bagian muqaddimah sendiri dia dah punya pandangan-pandangan yang tidak serupa dengan pandangan yang lain. Okey. Justru beliau menyalahkan pandangan yang mengatakan bahawa dhamir hak pada suratihi kembali kepada Adam karena tidak memberikan faedah makna. Kata Ibn Qutaybah, suratihi kembali kepada Allah. Kenapa tidak kembali kepada Adam? Sebab apa faedah nak disampaikan kalau Allah mengatakan Allah menciptakan Adam dalam rupa Adam? Apa faedahnya? Allah menciptakan Adam dalam rupa Adam, apa faedah dia? Menurut dia tak ada makna di situ. Justru tak boleh dhamir itu kembali kepada Adam, kembali kepada Allah. Allah menciptakan Adam dalam rupa Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti ulama akan mengatakan ada faedah. Ada faedah. Apa faedahnya mengatakan Allah menciptakan Adam dalam rupa Adam? Nabi nak bagi tahu bahawa penciptaan Nabi Adam tidak seperti penciptaan manusia yang lain. Manusia yang lain rupa dia berpindah-pindah, mula daripada setitis mani, lalu segumpal darah, segumpal daging, baby, budak-budak, dewasa, tua, meninggal. Betul tak? Nabi Adam tak. Allah telah ciptakan dia dalam rupa dia yang sekarang. Terus jadi macam manusia dewasa, umur 33 tahun. Ini faedah dia yang Ibn Qutaybah katakan tak ada faedahnya, tak ada makna untuk mengatakan. Sebenarnya ada makna. Tengok perbezaan ulama. Kadang sesuatu yang tidak difahami oleh ulama ini difahami oleh ulama lain. Justru apabila Ibn Qutaybah berpandangan makna ni tak ada faedah, justru kita isbat bahawa Allah punya rupa dan tapi ditafwid rupa tersebut
Ulama mengatakan tak. Yang betul adalah suratihi kembali kepada Adam ada faedahnya, nak bagi tahu apa sesuatu yang berlaku pada diri Adam alaihissalam. Nah, pandangan Ibnu Qutaibah tuan-tuan dirad oleh ramai ulama, antaranya adalah Ibn Furaq. Beliau mengatakan pandangan Ibnu Qutaibah ni salah. Allah tak boleh disifatkan dengan rupa, sebab rupa adalah sifat makhluk, dan beliau kritik panjang Ibnu Qutaibah dalam perkara ini. Lalu Ibnu Khuzaimah juga dalam kitab Tauhid, beliau mengatakan dhamir kembali ke suratihi kepada Ar-Rahman itu silap. Ada hadis yang mengatakan innallaha khalaqa Adam ala suratir Rahman. Ada riwayat macam tu. Tapi kata Ibnu Khuzaimah, riwayat tersebut silap, tidak sahih. Justru beliau berpandangan suratihi kembali kepada orang tu. Nabi mengatakan jangan pukul muka orang tu, sebab muka dia macam muka Adam. Ya tak? Jadi dhamir tu kembali kepada manusia tersebut. Ini menurut pandangan Ibnu Khuzaimah. Padahal Ibnu Khuzaimah orang yang sangat keras pada takwil, tapi dalam perkara ini beliau berpandangan mengisbatkan surah adalah pandangan musyabbihah yang kena ditinggalkan. Imam Ibnu Khuzaimah. Tapi belakangan ini tuan-tuan, kalangan salafiyah saya melihat banyak buku mereka hasilkan untuk isbat surah. Dan banyak buku yang mereka hasilkan untuk menetapkan bahawa dhamir suratihi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mensahihkan hadis yang mengatakan innallaha khalaqa Adam ala suratir Rahman, yang telah dilemahkan oleh Ibnu Khuzaimah. Adalah pandangan Ibnu Hajar yang seolah-olah menyokong pandangan tersebut, tapi bagi saya pandangan Ibnu Khuzaimah lebih mutaqaddimin dan lebih kuat berbanding pandangan selepas Ibnu Khuzaimah. Yang melemahkan hadis ini Ibnu Khuzaimah, Ibn Furaq, Al-Khattabi dan lain sebagainya, dan mereka lebih alim dalam hadis berkenaan dengan perkara tersebut. Yang terakhir adalah turun. Ini cukup popular. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Tuhan kita turun setiap malam ke langit dunia apabila berbaki sepertiga malam terakhir. Coba tonton hayati hadis ni dan tengok siap dia. Tuhan kita, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, turun pada sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Lalu dia berkata, siapa yang nak berdoa saya akan kabulkan. Siapa yang nak meminta saya akan bagi. Siapa yang meminta ampun saya akan ampuni. Macam mana siap ni? Ada tak tanda-tanda, qarinah-qarinah yang menunjukkan bahawa turun di sini adalah hakikat ataupun turun di sini bermakna majaz? Tentulah soalan itu tak layak untuk kita jawab, sebab kita adalah zauq lughah, itu kan bahasa yang tak tinggi. Justru kita rujuk kepada ulama yang lebih alim dalam perkara ini. Untuk makluman tuan-tuan, hadis ini mutawatir. Mutawatir, tidak boleh dilemahkan sama sekali, dan sahih tanpa diragukan. Nah, apa makna nuzul di sini? Turun di sini. Imam Ibnu Qutaibah apabila ditanya mengatakan la nakhtimu ala nuzuli minhu bi syai', la nuhattimu ala nuzuli minhu bi syai'. Saya tak boleh bagi kata putus tentang makna nuzul di sini. Saya bayangkan, sebab hadis ni adalah antara hadis yang menjadi polemik besar di Baghdad pada masa itu. Mu'tazilah confirm reject, Ahlul hadis confirm terima sebab mutawatir. Dan siapa yang mereject hadis ni menurut Ahlul hadis confirm ahlul bid'ah. Termasuk siapa yang nak mentakwil hadis ni confirm ahlul bid'ah. Jadi Ibnu Qutaibah hidup pada zaman tu, dia kena hati-hati. Apa jawapan beliau? La nuhattimu ala nuzuli minhu bisyai'. Saya tak nak bagi kata putus makna nuzul di sini, walakinna nubayyinu kaifan nuzul minna. Tapi saya boleh jelaskan bagaimana nuzul untuk makhluk. Nuzul makhluk maknanya apa? Secara lughah. Kalau kita sebut nuzul dalam bahasa Arab, apa makna dia? Saya turun, apa makna dia? Yang pertama, paling jelas, turun maknanya adalah pindah dari satu tempat yang tinggi kepada tempat yang rendah. Macam turun dari katil, turun dari kereta.
Itu nuzul secara lughah betul. Yang kedua, nuzul secara lughah betul juga adalah untuk tanazul. Tanazul itu bahasa apa? Bahasa Melayu kita tolak angsur, ya kan? Tanazul, nuzul. Saya tanazul lah. Saya sebenarnya punya hak dalam perkara itu, tapi saya lepaslah. Bukan karena kalah, tapi nak lepaslah. Untuk tanazul, itu namanya tanazul. Turun juga, ya tak? Turun. Jadi saya melepaskan tuntutan saya untuk hak tertentu. Nuzul. Nuzul juga bermakna kehendak. Saya akan turun ke sana. Saya akan turun KL. Turun KL. Awak di mana? Melaka. Melaka lebih tinggi kan dari KL? Saya akan turun KL, maknanya kita nak pergi ke sana. Betul tak? Itu secara lughah. Ibnu Qutaibah sebutkan secara lughah nuzul makna banyak. Lalu kenapa kalau kita nak pilih salah satunya mesti dengan dalil? Kalau ada ihtimal-ihtimal, kemungkinan-kemungkinan, kita tak boleh tetapkan salah satunya melainkan dengan tarjih. Dan tarjih mesti dengan murajjihat, ya kan? Apa dalil awak nak mengatakan turun di sini maknanya lah dari atas ke bawah? Apa tarjih dia? Apa murajjihat dia? Padahal ada ihtimal untuk makna lain. Ya tak? Nah ini yang kemudian Ibnu Qutaibah dia tak bincangkan perkara itu, dan saya nampak Ibnu Qutaibah berhati-hati sebab konteks zaman dia, kalau dia nak kata apa tentang perkara ini, takut orang akan condemn dia, hantam dia. Justru dia tak mengatakan Allah turun secara hakikat yang layak dengannya, dia tak kata macam tu. Dia hanya katakan secara lughah nuzul macam ni, macam ni, macam ni. Ini ada ihtimal. Justru kalau kau boleh tarjih, tapi dengan dalil. Kalau tak boleh, tafwid. Berkata. Nah, makna turun menurut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, baru saya nak bawakan pada tuan-tuan sebagai satu pertimbangan. Beliau mengatakan nuzul, datang, maji atau lain sebagainya. Beliau tak explain apa maknanya. Beliau hanya mengatakan ni fi'il Allah Subhanahu wa taala. Fi'il turun adalah nazala, yanzilu, fi'il kan, fi'il mudhari'. Confirm ni maknanya fi'il. Fi'il, tapi saya tak explain, tak menjelaskan apa maknanya. Itu namanya tafwid. Kita isbat lafaz tu macam tu, dia adalah fi'il betul, tapi makna dia kita tak jelas, kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Imam Abul Abbas Al-Qurtubi, seorang ulama pensyarah Sahih Muslim, dalam tajuk Al-Mufhim lima Ashkala min Talkhis Kitab Muslim, ulama besar di Andalus juga tuan-tuan, sangat hebat dalam hadis dan lughah dan lain sebagainya. Beliau mengatakan makna nuzul di sini adalah macam tanazul. Jadi seolah-olah Allah nak mengatakan bahawa saya ni maha kaya, saya ni maha tinggi. Kalau hamba nak minta kepadaku, aku boleh saja katakan no way, aku tak nak bagi. Kalau ada orang nak datang kepadaku untuk minta ampun, Allah boleh katakan no way, saya tak nak bagi. Boleh tak? Boleh. Itulah sifat Allah yang maha tinggi, maha besar, maha kaya, tidak perlukan apa-apa. Tapi Allah tinggalkan sifat itu, beralih kepada sifat rahmah. Allah tinggalkan sifat ulu tu, sifat tinggi, besar dan lain sebagainya, untuk beralih kepada sifat rahmah. Dan Allah bersedia menyambut setiap permintaan ataupun taubat seorang hamba. Tu dalam lughah disebut yanzilu. Hebat tu tuan-tuan makna ni. Hebat sangat. Kalau kita faham lughah baru kita nampak, hebatlah. Bagaimana bahasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tu kalimat ringkas tapi mengandungi makna yang sangat mendalam. Jadi seolah-olah macam saya lah, macam ibu bapa lah, macam ibu bapa kan. Kita tengok anak kita buat salah, sepatutnya kita boleh dan berhak marah sama dia. Tapi kita tinggalkan sifat tu, kita beralih kepada sifat memaafkan. Ya, beralih dari satu sifat kepada sifat yang lain, beralih dari satu pilihan kepada pilihan lain, itu namanya nuzul. Itu kata Imam Al-Qurtubi. Sehingga apabila kita tafsirkan yanzilu Rabbuna, maknanya Allah berkenan turun daripada darjat ulu yang maha tinggi, yang maha kaya, yang maha tak perlu apa-apa,
kepada sifat ulu, dekat kepada sifat rahmah, dekat kepada makhluk, sehingga Allah bersedia menerima taubat mereka dan permintaan ampun mereka. Itu diibaratkan dengan kalimat yanzilu. Hebat tuan-tuan. Saya galakkan tuan-tuan untuk baca kitab-kitab syarah untuk faham bagaimana kita memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu saja dalam kalangan salafiyah pada hari ini mereka akan tetapkan nuzul hakikah, betul tak? Bahkan ada satu perbincangan sama ada nuzul Allah. Dari nuzul Allah itu melazimkan arsy kosong ke tak kosong. Sebab kita sepakat bahwa Allah di atas arsy, kalau turun maknanya arsy kosong lah atau tak. Itu jadi perbincangan bagi saya, perbincangan yang tak patutlah diperbincangan macam itu. Yang ada adalah sama ada kita mengatakan kita isbat tapi tafwid kepada maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita tafsirkan dengan tafsiran yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu saja tuan-tuan perbincangan kita pada hari ini. Cukup berat kita. Ini baru sipi-sipi saya bagi. Kalau nak pembahasan lebih dalam lagi, tuan-tuan kena baca buku saya yang akan datang. Saya tengah siapkan buku tentang perkara ini, dan perbahasan dia melibatkan satu perbahasan yang mendalam dan diskusi yang lebih panjang lagi insya-Allah. Oke, sebelum kita tutup, ada apa-apa soalan daripada rekan-rekan sekalian? Sekiranya ada soalan? Kalau semua diam ni saya bimbang. Sama ada faham atau tak faham. Boleh tak kita sama macam kalau Imam Malik pasal istiwa. Istiwa baru ya betul. Bagi saya macam tu juga, itu adalah pandangan yang paling selamat. Jadi ketika Imam Malik mengatakan istiwa ghair ma'qul, wal istiwa maklum wal kaif ghair ma'qul, dalam riwayat lain al istiwa ghair majhul wal kaif ghair ma'qul wa su'alu anhu bid'ah. Bagi saya itu adalah pandangan Imam Malik untuk kita jangan bincang perkara yang kita tak jelas maknanya, apalagi makna istiwa. Istiwa memang antara ayat-ayat yang macam tadi, yadayya lima khalaqtu bi yadayya. Siap dia tidak qat'i menentukan apa maknanya. Tapi tuan-tuan kena ingat, istiwa disebutkan dalam Al-Quran 7 kali. Tengok Ustaz Syahir, betul kata Ustaz Syahir. Istiwa disebutkan dalam Al-Quran 7 kali. Sebagian ayat-ayat tersebut siap jelas. Summastawa ila sama fasawwahunna sab'a samawat. Ulama mengatakan istawa di sini qasada misalkan. Tapi dalam kalimat yang paling muskil hanya dalam surah Taha. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu yang ulama jadi perbincangan. Sebab siap dia tak nampak apa makna istiwa di sini. Macam tadi, ya dalam ayat-ayat yang lain mungkin kita boleh katakan siap menunjukkan tangan, menunjukkan qudrah, menunjukkan nikmah, betul kan? Tapi dalam kalimat lima khalaqtu biyadayya siap tak nampak. Justru ulama mentafwid dalam ayat tu saja. Nah, begitu juga istiwa. Istiwa ada 7 ayat dalam Quran. Yang lain kita nampak siap dia. Istiwa bermakna apa? Tapi dalam Taha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, siap tak nampak. Justru Imam Malik apabila ditanya perkara ini, beliau katakan tafwid lebih baik. Jangan bincang perkara yang awak tak jelas. Imam Al-Ghazali sendiri dalam kitab Iljamul Awam, beliau berkali-kali menyebutkan takwil boleh kalau qat'i, kalau nampak betul dalil dia bahawa siap menunjukkan perkara ni, takwil tak apa, tunjukkan bahawa makna ni maknanya macam tu. Tapi kalau tak jelas, tafwid lagi bagus, diam. Macam kita juga tuan-tuan, sama kaedah dia. Kalau kita ditanya hukum hakam, Ustaz apa hukum perkara ni, kita pasti jawab, betul tak? Hukum perkara ni harus, hukum perkara ni tak harus. Tapi kalau soalan yang kita tak tahu, Ustaz apa hukum perkara ni, pada saat tu kita kena hadirkan Allah Subhanahu Wa Taala depan kita. You jawab apa,
ada hisab dia nanti di akhirat, betul tak? Begitu bagus saya cakap la adri, begitu tak? Saya tak tahu. Bukan bermakna setiap soalan semua kita jawab la adri. Bolehkah ustaz tanya jawab soalan semua? Saya tak tahu, saya tak tahu. Yang kita tahu jawablah. Yang kita tak tahu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita serahkan pada yang lebih tahu dalam perkara itu. Okey, Ustaz. Macam hadis yang Tuhan kita turun setiap malam, kan ada satu hari lagi, kemudian dia kata siapa yang hendak berdoa kepadaku pasti aku kabulkan. Dengan hadis yang setiap satu orang anak Adam tu bila dia berdoa, sama ada Allah bagi segera, ataupun Allah tangguh, ataupun Allah ganti dengan benda lain. Jadi hadis yang kita bangun siang 1/3 malam, apa sahaja dia punya pertambahan makna? Sebab memang setiap kali kita doa Allah perkenankan dia. Jadi apa tambahan makna? Tambahan makna dia tambahan maknanya adalah ini menunjukkan pada masa tersebut dia masa yang paling chance dia mustajab tu lebih daripada masa yang lain. Jadi apa maksud sebenarnya apabila Nabi mengatakan bangun tengah malam doa? Nabi, bukankah kita doa bila-bila masa pun Allah dengar, betul tak? Saya doa sekarang Allah dengar, saya doa nanti lepas asar Allah dengar. Tapi kenapa Nabi suruh kita untuk doa sebelum subuh? Bukan bermakna bahawa doa ni sama, tapi doa pada masa tu chance untuk diterima lebih berbanding doa pada masa-masa yang lain. Jadi seolah-olah pada masa tu poin penting dalam ayat hadis tersebut adalah nak menunjukkan kemuliaan masa tu. Betul tak? Dia adalah masa prime time yang sangat penting, yang berbeza dengan masa-masa yang lain. Berbeza-beza dengan masa-masa yang lain. Walaupun doa diterima dan didengar pada masa-masa yang lain, akan tapi pada masa ni chance untuk kabul lebih besar berbanding masa-masa yang lain, dan karena lebih mulia masa tersebut berbanding masa-masa yang lain. Itu adalah tambahan makna yang boleh difahami dari siyak hadis. Betul? Dari siyak hadis kita boleh tengok macam mana Nabi tunjukkan apa yang berlaku pada hari tersebut. Dan ini sebenarnya selari dengan ayat Al-Quran. Lari dengan ayat Quran. Apa ayat Quran yang itu? Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Apa makna mawaqi'in nujum? Mawaqi'in nujum, Imam Al-Zamakhsyari berkata mawaqi'in nujum maknanya adalah ketika bintang-bintang tenggelam. Mawaqi' kita boleh tafsirkan tempat-tempat bintang kan, tapi kalau Zamakhsyari mengatakan mawaqi'in nujum maknanya adalah wuqu' nujum atau terbenam bintang-bintang. Bila bintang-bintang terbenam pada saat akhir malam. Jadi bintang terbit di awal malam dan terbenam di akhir malam. Dan Allah mengatakan wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Itu adalah satu sumpah yang sangat besar untuk menunjukkan apa? Tempat dan masa itu berbeza dengan masa yang lain. Tempat dan masa itu adalah masa yang lebih mulia daripada masa yang lain. Macam itu juga Ustaz, macam ada Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan tempat-tempat tertentu dengan tambahan pahala lebih daripada tempat yang lain. Contoh, kita solat di rumah kita berbanding solat di masjid berjamaah, Allah katakan lebih banyak di salat berjamaah. Solat kita di masjid dengan di Masjidil Haram, mana lagi banyak? Masjidil Haram. Allah mengkhususkan tempat-tempat tertentu dengan kemuliaan dan tambahan pahala, sebagaimana Allah juga mengkhususkan masa-masa tertentu untuk penerimaan taubat lebih daripada penerimaan taubat pada masa-masa yang lain. Ya tak? Jadi istighfar pada hari itu lebih mulia berbanding istighfar kita pada saat ni. Bukan bermakna jangan istighfar sekarang, istighfar nanti tengah malam, tak kan? Tapi istighfar sekarang, tapi istighfar tengah malam tu jauh lebih tinggi dan lebih mulia di sisi Allah. Jadi poin hadis ni secara amnya, secara ijmal kita melihat dia kelebihan masa pada tempat tersebut. Lain-lain? Ya. Confirmation saya tengok dalam satu hadis Prophet
di bawah satu pernyataan dalam kitab Minhaj Syarah Sahih Muslim disebut tentang takwil daripada hadis ini dan juga takwil daripada Malik bin Anas. Menyebut tentang yanzil amruhu. Ya, dia ada riwayat daripada Imam Malik dan antara yang sebutkan. Jadi apabila dia kalimat yanzilu rabbuna, ada riwayat daripada Imam Malik yang menjelaskan bahwa turun di situ maknanya turun rahmat. Turun rahmatnya. Dan riwayat ini dibawakan juga oleh Ibn Abdul Bar dalam Tamhid. Jadi sebelum Imam Nawawi, Ibn Abdul Bar bawakan riwayat tersebut. Cuma dalam sanadnya ada perawi yang tidak siqah. Itu Habib Katib Malik, dia sering meriwayatkan hadis munkar. Dan juga Mutarrif, ada riwayat lain daripada Mutarrif juga hadis munkar. Cuma saya jumpa sanad lain bukan menerusi perawi itu, diriwayatkan oleh Al-Darrab dalam Fadail Malik. Saya telah sebut dalam kitab hadis sifat. Nah, oleh karena permasalahan dalam sanad dia, Ibn Taymiyah menolak tafsiran itu. Dia katakan tak, ini tak sahih daripada Imam Malik. Sebab sanad dia tidak ada perawi yang lemah dalam sanad dia. Bagaimanapun kalau kita tengok mazhab ulama dalam mazhab Maliki, macam masyhur aja riwayatkan hadis itu. Riwayat tersebut termasuk Ibn Abdul Bar dan lain-lain. Okey. Salam. Sifat hadis yang malam ini kan Ustaz, kalau daripada tafsiran Abu Al-Abbas ni kata turun tu maksudnya turun daripada sifat Allah yang tinggi, yang besar kepada sifat yang amat. Tapi kalau kalau ikut Imam Qutaibah ni, dia takwil kan. Apa ni kalau saya pernah dengar dari kuliah lain, dia kata maksud turun ni, turunnya apa, adakah sama turun ni maksudnya Allah menurunkan rahmat pada malam tu, adakah sama dengan tafsiran Abu Al-Abbas? Ya, itu ada beberapa pentafsiran. Jadi Ibnu Qutaibah tadi nampak macam dia tak nak mentafsirkan, ya kan? Dan nak mentafsirkan perkara ini, dan itu satu perkara yang betul. Kalau you tak pasti, jangan tafsirkan. Kalau kita tak pasti, jangan tafsirkan. Itulah pandangan yang betul. Yang kedua, ada yang menafsirkan turunnya di sini bermaksud turun rahmat tadi, riwayat daripada Imam Malik. Betul tak? Turun rahmat ada riwayat daripada Imam Malik. Imam Al-Qurtubi punya pandangan yang berbeza. Turun di sini maknanya adalah beralih dari satu sifat jalal wal ulu wal ghina kepada sifat rahmah dan ra'fah. Betul kan? Itu tafsiran ketiga. Maknanya apa? Boleh tak kita tafsirkan dengan banyak tafsiran tu? Boleh, asal siap menyokong dia. Asal konteks menyokong dia, konteks ucapan dan lughah Arabiah menyokong dia. Yang tak boleh adalah tuan-tuan takwil tanpa sokongan siyak, takwil tanpa sokongan lughah. Kita membuat-buat, mencipta tafsiran-tafsiran sendiri tanpa ada sokongan lughah, itu takwil yang tak betul. Itu takwil yang tak boleh. Jadi macam tafsir Quran yang lain, samalah. Ini bincang tentang perkara ini semua sama dengan tafsir Quran. Boleh tak kita tafsirkan Al-Quran? Boleh, kalau you punya ilmu dan faham lughah, betul tak? Faham bahasa Arab dengan mendalam, i'rab mendalam, nahwu mantap, balaghah pun hebat, boleh tafsirkan, silakan. Tapi kalau you tak punya ilmu, jangan buat. Jangan buat. Sama juga ini bincang tentang ayat Quran. Walaupun kita sebut ayat-ayat sifat, ayat Quran juga lah, apa bezanya dengan ayat yang lain? Sama. Perlakuan kita adalah you punya ilmu, boleh tafsirkan. You tak ada ilmu, serahkan kepada yang lebih berilmu. Hadis-hadis pun sama juga. Hadis adalah macam Al-Quran. Kalau you punya ilmu tafsirkan hadis, boleh. Tak ada ilmu, serahkan kepada orang yang berilmu. Betul tak? Nah, ini sebabnya kalau apabila orang berilmu mentafsirkan hadis, mereka tengok ada beberapa kemungkinan makna untuk hadis itu.
Sama ada hadis tu kita tafsirkan turun rahmatnya, boleh secara lughah boleh. Kenapa saya katakan turun rahmatnya secara lughah boleh? Tadi kita baru bincang ada mazaz hazaf, betul tak? Yanzilu Rabbuna, Tuhan kita turun. Ada kalimat dibuang di sini. Maksudnya adalah rahmat Tuhan kita turun. Secara siyak betul tak? Betul. Sebab ada perbincangan bagaimana Allah terima, bersedia menerima doa dan lain sebagainya. Betul lah, rahmat Allah, betul tak? Boleh secara lughah dibenarkan. Lalu kalau nak turun dengan makna yang lain secara lughah boleh tafsirkan. Justru para ulama dalam perkara ini bukan mengambil satu pendekatan satu saja isbat. Tak boleh cakap. Jangan kata apa-apa. Kata ni turun-turun. Nah, Tuhan kata turun-turun. You jangan berpandai-pandai menolak. Siapa cakap tak boleh berpandai-pandai? Ulama kita pandai-pandai semua. Mereka mentakwil mengikut kadar kemampuan dan keilmuan yang mereka gunakan. Dibenarkan boleh. Betul tak, teman? Kalau yang kata turun rahmat pada seperti ke malam, bukan rahmat Allah turun sejak masa. That's why ini adalah rahmat khusus. Macam tadi kita menerima Allah menerima doa setiap saat, tapi pada hari ini penerimaannya lebih khas. Betul tak? Allah turun pada rahmat Allah turun setiap masa, betul, tapi turun rahmat pada saat ini lebih khas. Jadi mazid taksis dalam hadis tersebut. Ada faedah tersendiri. Okey, ada lagi tuan-tuan? Kalau kita kata dah haram, maknanya kalau kita katakan takwil kita ada haram, ada kata yang dibuang yang zero itu rahmat. Jadi sebab tu dia kata yang dingin, maknanya sebab tu faedah jadi tidak takwil itu. Dia boleh di apa namanya gini, ada boleh takwil dengan seperti itu. Dia boleh katakan bahawa apa namanya Allah turun, rahmat Allah turun, lalu malaikat Allah berkata macam ni. Tapi bagi saya tu satu takalluf, nampak takalluf sikitlah. Tetapi itu tidak dinafikan, itu adalah satu pentakwilan yang pernah dibawakan ulama. Kita boleh kata saya setuju, kita boleh kata tak setuju, boleh. Ini takwilan ulama. Beza macam tadi, tafsir beza dengan Quran. Quran kita mesti setuju, tapi tafsiran mungkin betul, mungkin tak betul, kan? Nah, ini juga salah satu bentuk tafsiran. Saya tak kata betul tafsiran tu, akan tapi boleh secara lughah. Boleh secara lughah. Cuma selari dengan siap tak? Nampak macam paksa-paksa sikit. Kalau tak yakin jangan buat macam tu. Pindah beralih kepada tafsiran yang lain yang lebih sesuai. Okey. Okey tuan-tuan, apa tak ada soalan lagi? Terima kasih atas kehadiran pada hari ini. Kita berjumpa semula pada masa akan datang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.